Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sambung lagi tajuk pengukuran, unit 6 pengukuran. Objektif pembelajaran yang pertama, mengukur luas. Sebelum ni kita dah buat cara untuk mengukur luas, iaitu tinggi, darab, lebar. Yang kedua, ini yang kita nak lakukan hari ini, mengukur isi padu. Mengukur isi padu, panjang, darat lebar, darab, tinggi. Yang ketiga, mengenal pasti unit piawai yang sesuai bagi luas dan juga isi padu. Kita ingat kembali pelajaran yang lepas, luas ialah besar sesuatu kawasan atau permukaan. Unit piawai yang digunakan untuk mengukur luas ialah sentimeter persegi, meter persegi dan kilometer persegi. Cara mengira luas. Luas boleh diukur dengan menggunakan dua cara, iaitu menggunakan kertas petak ataupun kertas graf. Seterusnya, bagaimana kita hendak menganggar luas permukaan tidak sekata? Sebelum tu, buka buku teks muka surat 56. Contoh objek yang tidak sekata, permukaan daun. Jadi bagaimana kita hendak mengira luas permukaan daun? Cuba tengok bentuk daun ini. Selain daripada itu, contoh yang diberi ialah tapak Sulaiman. Ini seperti dalam buku teks kamu. Bagaimana hendak mengira luas permukaan tapak Sulaiman. Jadi kita boleh menganggar luas permukaan yang tidak sekata seperti dua objek ini dengan menggunakan kertas petak berukuran 1 cm darab 1 cm ataupun kita guna kertas graf. Sebagai contoh untuk mengukur luas permukaan daun. Jadi permukaan daun ini kita boleh letak di atas kertas graf dan kita kira sahaja bahagian yang memenuhi petak. Memenuhi petak tersebut ataupun memenuhi separuh penuh petak 1 cm. Contoh di sini yang bertanda right ni, kalau awak lihat dia hampir memenuhi satu petak 1 cm. Jadi yang tidak memenuhi separuh ataupun yang tidak memenuhi hampir penuh, jadi itu tidak dikira. Cuba kira ada berapa tanda right di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi luas permukaan daun ini ialah 7 cm persegi. Di sini cikgu tulis sentimeter persegi 2 ini sepatutnya kecil sahaja di bahagian atas M ni. Baik, seterusnya kita masuk isi padu. Isi padu ialah besar sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair ataupun gas. Beza luas tadi hanya permukaan sahaja. Tetapi isi padu adalah ruang yang memenuhi sesuatu. Mari lihat buku teks muka surat 85. Isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhati objek di bawah. Isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ditulis ml. Dan seterusnya, isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter atau ditulis L.
Dan untuk bekas yang lagi besar, contoh isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis M dan 3 kecil di bahagian atas. Cuba tengok gambar di bawah. Apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam objek di sebelah? Gambar yang pertama menunjukkan gambar picagari. Unit yang sesuai ialah mililiter sebab picagari dia kecil sahaja. Gambar yang kedua ialah cawan. Cawan, apakah unit yang sesuai digunakan? Mililiter. Mililiter. Kalau jug besar, kita gunakan liter. Bergantung kepada isi padu air tersebut. Seterusnya kolam. Jadi kolam kita gunakan meter padu. Baik, ini cara untuk mengira isi padu. Yang penting ialah awak hafal formula ini, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Berbeza dengan luas. Luas hanya panjang darab tinggi sahaja. Jadi kalau isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Contoh kotak di bawah ini mempunyai panjang 2 cm, lebar 2 cm dan tinggi 2 cm. Jadi cara pengiraannya 2 cm darab 2 cm darab 2 cm. 2 cm darab 2 cm sama dengan 4 darab dengan 2 cm iaitulah 8. Jadi isi padu kotak ini, isi padu kotak ini ialah 8 cm padu. 8 cm padu. Baik, seterusnya cuba lihat buku aktiviti muka surat 57. Kira isi padu setiap kotak lohong di bawah menggunakan kubus 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Ini adalah kubus 1 cm. Jadi, berapakah jumlah kubus yang digunakan untuk memenuhi lohong? Kotak lohong ni, kotak kosong ni, kotak lohong di bawah. Jadi cuba kira ada berapa kubus? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi bilangan kubus digunakan adalah 6. Isi padu kotak lohong ialah 6 cm padu. Yang kedua, bilangan kubus digunakan. Cuba kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sebenarnya ada cara mudah lagi yang menggunakan formula tadi. Awak hanya kira sahaja di tepi. Di tepi tinggi ialah 2 cm. Cuba kira atas kertas kosong. 2 cm. Tinggi ni, awak tengok ada 2 kotak. Jadi 2 cm. Lebar. Panjang ialah 4. Ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 cm darab 4 cm. Dan lebar adalah 2 kotak juga. Jadi 2 cm darab 4 cm darab 2 cm. Jadi kalau awak dah mahir dengan darab, jadi senang sahaja. 2 darab 4, 8. 8 darab 2, 16. Jadi jawapan dia adalah 16 cm padu. Dan jumlah kotak, jumlah bilangan kubus yang digunakan 16. Tapi awak kira bilangan kubus yang ada. Sama sahaja. Jadi 16. Bilangan kubus digunakan 16. Isi padu kotak lohong 16 cm padu. Yang ketiga. Caranya awak kira sahaja bilangan kubus. Tapi kalau tidak mudah, kita gunakan formula tadi. Panjang
darab tinggi darab lebar. Okey. Jadi cuba tengok tinggi ialah 2 cm. Okey, jadi 2 cm darab dengan panjang berapa? 1, 2, 3, 4. 4 cm darab lebar ada 3 di bahagian tepi. 1, 2, 3. Jadi 3 cm. 2 darab 4 sama dengan 8. 8 darab 3 berapa? 8 darab 3, 24 cm padu. Okey, jadi 4. Okey, 2 darab 4, 8. 8 darab 3, 24 cm padu. Jadi jawapan yang ketiga, bilangan kubus digunakan 24. Isi padu kotak lohong 24 cm padu. Baik, jadi hari ini pastikan awak dapat 2 benda, iaitu cara untuk mengira luas dan juga cara untuk mengira isi padu. Okey, cuba tengok rumusan unit-unit ukuran. Unit-unit ukuran bagi luas dan isi padu ialah, luas unit ada 3 cm persegi, meter persegi, kilometer persegi. Bagi isi padu, unit mililiter, simbolnya ml, liter, L, sentimeter padu, cm 3, meter padu, m 3. Jadi ingat kalau luas 2 ni bermaksud kita darab hanya 2 digit sahaja. Hanya 2 digit sahaja. Kalau isi padu 3 menunjukkan kita kena darab 3 digit. Macam tadi 2 darab 2 darab 2. Jadi kalau luas hanya 2 saja, 2 darab 2. Terdapat 2 jenis luas permukaan, iaitu permukaan sekata dan juga permukaan tidak sekata. Luas boleh diukur menggunakan kertas petak 1 cm darab 1 cm dan yang kedua ialah menggunakan kertas graf. Isi padu kotak lohong boleh diukur menggunakan kubus bersaiz 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Jadi itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Nanti kita akan sambung pada minggu hadapan. Terima kasih.